أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع وإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعا إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, yang pertama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita pada hari ini untuk berada di dalam tempat yang diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada golongan yang mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, "Idza ahabba Allahu 'abdan yajma'u thalath." Apabila Allah Subhanahu wa taala menyukai seseorang, iaitu memandang rahmat dan ingin memberikan rahmat kepada seseorang, yajma'u thalath, Allah akan menghimpunkan padanya 3 sifat. Yang pertama, tafaqqahu fid din. Allah akan memberikan kefahaman agama kepada orang tersebut. Jadi alhamdulillah hadir kita mudah-mudahan diberikan kefahaman agama untuk kita insya-Allah. Yang kedua, zahadahu fid dunya. Diberikan oleh Allah sifat kezuhudan pada dunia. Ma ma'ana zuhud? Zuhud itu tarku syai'in ma la yanfa'u li akhiratihi. Zuhud itu bererti meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nadhara uyuba nafsahu. Melihat keaiban dan kekurangan diri sendiri. Maka apabila ada terhimpunnya 3 sifat itu, maka itu di antara tanda Allah menginginkan kebaikan dan merahmati orang tersebut. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita berada di dalam salah satu sifat di dalam majlis ilmu, mudah-mudahan diberikan kefahaman agama dan mudah-mudahan dengan sebab itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita menyambung lagi pengajian kitab Nafhut Thib fi Akhlaqil Habib sallallahu alaihi wasallam. Haruman wangian pada akhlak kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutan yang tidak akan sia-sia. Ikutan yang akan memberikan kebahagiaan kepada diri kita di dunia dan di akhirat. Ikutan yang akan memasukkan kita ke dalam daerah rahmat dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umat aku itu ada kelayakan untuk masuk syurga melainkan mereka yang enggan masuk syurga. Maka sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, adakah orang yang tak nak masuk syurga? Siapa yang enggan masuk syurga itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka mereka itulah yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah, dan barang siapa yang enggan mengikutiku, maka mereka itulah yang enggan masuk syurga. Jadi di antara bahagian yang perlu kita mengikuti baginda Rasulullah adalah pada akhlaknya. Innama bu'istu liutammimal makarimal akhlaq. Di antara tujuan
pengutusan Nabi SAW adalah untuk penyempurnaan akhlak yang baik. Jadi setiap akhlak yang baik yang kita lihat di atas muka bumi ini pada hari ini, maka masdar dan sumbernya itu adalah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita melihat salah satu daripada akhlak baginda memaafkan walaupun mampu untuk membalasi. Pada hadis yang ke-28, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini agak sedikit panjang. Qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najd. فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن عثال فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة فقال عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت فترك حتى كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامة قال ما قلت لك إن تنعم على شاكر فتركه حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان من ديني أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأتمر فلما قدم مكة قال له قائل صبوت قال لا ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadisun sahih. Hadisnya agak panjang sikit, tapi banyak manfaat daripada hadis tersebut. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan sekumpulan tentera berkuda menuju ke arah Najd selepas daripada peperangan Khaybar dan peperangan Bani Quraidah. Peperangan Ahzab ataupun disebut dengan peperangan Khandaq, dan kemudian Nabi menyuruh sahabat pergi ke Bani Quraidah untuk menjumpai Bani Quraidah yang mereka itu mengingkari perjanjian damai mereka dengan Nabi. Selepas daripada Bani Quraidah, Nabi SAW mengarahkan sekumpulan sahabat yang begitu juga mereka pergi ke arah Najd, Najdiyah ataupun di arah Najd, di jalan menuju ke Riyadh, ini bahagian selatan Madinah. Maka sahabat pun pergi ke sana, berjumpa dengan Bani Hanifah, untuk memberitahu kepada mereka dan juga memberikan ancaman kepada mereka yang ingkar tentang perdamaian tersebut. Maka ada di antara mereka yang berlawan, yang menentang para ashab, di antaranya Thumamah bin Uthal, dan akhirnya Thumamah ditawan dan dibawa pulang ke Madinah. Bagaimana yang disebut dalam hadis ini? Mereka membawa pulang seorang tawanan daripada Bani Hanifah yang bernama Thumamah bin Uthal.
lalu mereka mengikatnya di salah sebuah tiang masjid. Maka Nabi SAW keluar berjumpa lalu bertanya, "Ada apa wahai Sumamah?" Dia menjawab, "Aku ada kebaikan wahai Muhammad. Jika engkau membunuhku, engkau telah membunuh seorang manusia. Jika engkau berbuat baik, engkau telah berbuat baik kepada seorang yang berterima kasih. Jika engkau mahukan harta, mintalah apa yang engkau mahu." Lalu dia ditinggalkan sehinggalah keesokan hari. Jadi apabila dibawa beliau ke Madinah, diikatkan di salah satu tiang daripada tiang Masjid An-Nabawi yang kelihatan, yang dilihat oleh Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Yang pertama di sini kita lihat hukum mengikat orang kafir di dalam masjid. Katanya Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, bahawasanya mengikat di dalam tempoh masa untuk mengharapkan keislamannya hukumnya adalah harus. Seperti mana di Malaysia, di masjid-masjid negeri ataupun masjid-masjid besar yang didatangi pengunjung-pengunjung yang bukan Islam untuk melihat keindahan Islam, maka hukumnya adalah harus. Kerana mengharapkan keislamannya apabila melihat kehebatan dan juga keunikan dan keindahan Islam. Maka Sumamah diikat di masjid dalam beberapa tempoh sahaja, kemudian dilepaskan. Jadi hari pertama ketika mana diikat, Nabi keluar daripada rumahnya Nabi bertanya kepada Sumamah, "Wahai Sumamah, apa dah terjadi kepada kamu?" Sedangkan Nabi tahu, sahabat dah beritahu ini adalah tawanan daripada Bani Hanifah, daripada Najd. Dan Sumamah Ibnu Usal ni salah seorang daripada orang yang berpengaruh. Orang yang berpengaruh, ramai ikutannya. Dan juga orang yang kaya. Beliau di antara orang yang memberikan tajaan dan mengekspor gandum ke Mekah. Nanti dia ada disebutkan pada akhir hadis tersebut. Jadi pada hari pertama Nabi melihatnya diikat dan kemudian Nabi bertanya kepadanya, "Wahai Sumamah, kenapa kamu di sini?" Maka Sumamah pun memberikan alasan agar dia dilepaskan. "Ya Muhammad, kalau engkau membunuh maka engkau membunuh darah daripada salah satunya manusia. Kalau engkau melepaskan aku maka engkau telah melepaskan seorang yang akan bersyukur di atas nikmatnya. Ataupun kalau kamu inginkan sesuatu daripada harta, maka aku akan memberikan kepadamu, wahai Muhammad." Tapi Nabi SAW membiarkannya. Kemudian pada hari keesokannya, baginda bertanya lagi kepada Sumamah, "Ada apa wahai Sumamah?" Dia menjawab, "Seperti yang telah aku katakan kepadamu, jika engkau berbuat baik, engkau telah berbuat baik kepada orang yang berterima kasih." Lalu baginda membiarkannya sehingga 2 hari berikutnya. Kemudian baginda bertanya lagi, "Ada apa wahai Sumamah?" Dia menjawab, "Seperti yang telah aku katakan kepadamu." Lalu baginda bersabda, "Lepaskan Sumamah." Jadi berapa hari dia kena ikat di masjid? Selama 3 hari. Diikat di masjid selama 3 hari. Dalam tempoh 3 hari itu, Sumamah melihat program dan juga aktiviti yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Nabi datang solat berjamaah, Nabi melaksanakan kuliah bersama dengan sahabat. Di antara amalan Nabi SAW selepas daripada solat subuh, seperti mana yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW lepas solat subuh suka tanya sahabat, "Semalam mimpi apa? Semalam mimpi apa?" Untuk diketahui dan ditakwilkan oleh Nabi SAW. Sehinggalah hari ketiga dia melihat Rasulullah solat berjamaah bersama dengan sahabat dalam tempoh 3 hari. Sehingga lepas tempoh 3 hari, tanpa ada sebab, tanpa ada apa-apa tawaran daripada Sumamah yang diterima, Nabi SAW menyuruh sahabat melepaskan Sumamah. Baik. Ketika dilepaskan Sumamah, apa yang berlaku kepada Sumamah?
Maka ketika mana dilepaskan Sumamah, Nabi mengatakan, lepaskan Sumamah, maka dia pun terus berlalu ke arah sebahagian pohon kurma berdekatan dengan masjid, lalu mandi dan masuk semula ke dalam masjid. Dia mengucapkan, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu utusan Allah. Lepas 3 hari dia keluar, dia mandi. Kemudian dia masuk ke dalam masjid kembali dan mengucap syahadah. Kenapa dia mengucap syahadah? Tanpa disuruh oleh Nabi SAW. Jadi di sini kita lihat sunat bagi ahlul kitab ataupun orang yang ingin masuk Islam untuk mandi sunat masuk Islam. Mandi sunat sebelum syahadah. Kemudian selepas dia mandi, dia datang masuk bertemu dengan Nabi untuk mengucapkan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tauhidnya itu sudah termasuk daripada kalangan orang Islam. Yani dalam syariat Islam mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia sudah Islam. Masuk Islam. Kalau tidak mengakui di dalam hatinya, hanya menzahirkan Islam, maka itu dipanggil tauhid munafik. Orang tauhid yang munafik di zaman Nabi pun ada, mengucap syahadah, tetapi hatinya tidak beriman, hatinya tidak percaya pada Nabi, bahkan ingin mengambil peluang untuk lebih dekat, mengintip akan apa yang dilakukan oleh orang Islam agar mereka nak sampaikan maklumat kepada orang-orang kafir. Ada, itu dipanggil tauhid orang munafik, mengucap di zahirnya tetapi di batinnya tidak mempercayai. Jadi apabila dia masuk ke dalam masjid, berjumpa dengan Nabi, mengucap syahadah di hadapan Nabi SAW, dan beliau berkata lagi sebab di antara sebab yang mengubah dirinya. Maka Sumamah mengatakan, wahai Muhammad, demi Allah, tidak ada wajah pun di atas muka bumi ini yang lebih aku benci daripada wajahmu sebelum ini. Tetapi sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Sebelum tu dia tak kenal pun. Kebanyakan daripada orang menghukum seseorang itu kerana dengar daripada orang lain. Sehingga ia mentohmah, memfitnah kerana dengar berita daripada orang lain. Maka Sumamah ini duduk di tempat yang jauh. Dia tak pernah melihat Nabi pun, tapi dia dengar daripada mulut-mulut orang yang mengatakan Nabi Muhammad ini bawa agama baru. Muhammad ini menghancurkan amalan nenek moyang kita. Muhammad ini bawa ajaran yang salah. Jadi dia benci tanpa melihat. Ini kebanyakan orang mempercayai sesuatu yang belum jelas dan nyata sumber maklumatnya. Orang ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran orang fasik. Fasik itu apa? Fasik ini orang yang buat dosa besar. Orang yang melazimi dosa besar. Jadi bagaimana sifat orang beriman? Sifat orang beriman apabila mendengar sesuatu khabar, maka ia mencari penjelasannya dulu. Ia mencari kebenarannya dulu, baru dia percaya. Baru dia simpan di dalam hati dengan satu keyakinan, i'tiqad, kepercayaan. Tapi kalau dengar daripada sumber yang boleh jadi sumbernya itu rosak, maka mereka tidak berpegang dan juga tidak mempercayainya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Hujurat tentang ciri-ciri orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum binaba'in fasiqin fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu khabar yang fasik, khabar yang rosak, khabar daripada orang kedua, fatabayyanu, maka carilah dulu penjelasan khabar tersebut.
Hari ini kita duduk di zaman kecanggihan alat telekomunikasi, yang banyak maklumat yang kita boleh dengar dan boleh lihat di dalam internet, tetapi adakah sumber yang kita dengar itu benar ataupun tidak? Kalau kembali kepada ciri orang yang beriman, maka mereka tidak mempercayai melainkan daripada sumber yang diyakini. Contohnya seperti sesuatu yang terkait dengan agama. Maka kita kembali kepada sumber yang diyakini dan diletakkan mandat kepadanya oleh pemimpin untuk kita mengikuti, iaitu pejabat agama. Kalau mereka memberikan maklumat kepada kita salah, maka di akhirat mereka tanggung. Kerana kita meletakkan keyakinan kepada mereka di atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pemimpin kepada mereka untuk menyampaikan maklumat yang benar kepada kita. Itu salah satu daripada sumber yang boleh kita percayai dan dikira sumber yang thiqah, sumber yang benar. Adapun sumber daripada orang ketiga, sumber daripada NGO, sumber daripada surat khabar, sumber daripada kata-kata influencer, maka yang ini perlu kita hati-hati. Takut kita masuk di dalam golongan yang menfitnah ataupun mentohmah orang lain. Kerana ciri-ciri orang yang beriman tadi apa? Fatabayyanu, mencari kebenarannya dahulu. Bukan semua yang kita dengar kita sampaikan. Oh, tadi tengok viral ni, tadi tengok ni. Ini bukan ciri-ciri orang yang beriman. Kata Nabi SAW, bihasbi imri'in minasyar an yuhadditha bikulli ma sami'a. Memadai seorang itu menjadi pendosa, kata Nabi SAW, apabila ia bersifat dengan menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Jadi apa yang kita dengar ini perlu tapis. Tak semua benda yang kita dengar ini boleh kita sampaikan kerana ianya boleh jadi benar ataupun salah. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan satu kaedah. Kalau kita benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, peganglah kaedah ini. Sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan hari kiamat, maka berkatalah dengan kata-kata yang baik ataupun diam, itu lebih baik. Kerana banyak daripada penyakit yang berlaku dan menyebabkan seorang itu terjerumus ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala wal iazubillah kerana lisannya. Kerana lisan kita. Dengan lisanlah berdusta, sumpah palsu, mengumpat, memfitnah. Dengan lisanlah kita mengadu domba. Lisan ni banyak penyakit. Jadi orang yang berjaya, orang yang menjaga lisan. Seorang sahabat datang kepada Nabi, tanya tentang kejayaan. Ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apakah cara untuk jadi orang yang berjaya? Najah, berjaya. Maka Nabi SAW, fayamsaku lisanahu fayaqulu hadha. Nabi pegang lidah ini, Nabi kata hadha. Yang ini Nabi isyaratkan tunjuk kepada lidah. Yang bererti jaga lidah kita. Jaga lidah kita daripada kata-kata yang boleh menyebabkan kita terjerumus di dalam api neraka Allah wal iyazubillah. Jadi Sumamah ini melihat wajah Nabi SAW. Sebelum ni dia tak pernah jumpa. Sehingga ia meletakkan satu keputusan kepada
Nabi Muhammad ini dengan tanggapan yang buruk. Sehingga apabila dia melihat disebutkan tentang melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bererti orang yang melihat wajah Nabi ini akan terkesan. Orang yang melihat dengan pandangan menginginkan hidayah kebaikan, maka akan terkesan melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang padri ataupun ahlul kitab yang duduk di Madinah namanya Abdullah ibn Salam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Nabi ketika mana sampai di Madinah. Abdullah ibn Salam ini seorang ahlul kitab masuk Islam kerana melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada itu dia berpegang dengan kitab sebelumnya yang dipegang daripada Taurat dan Injil, maka dia beramal dengan apa yang ada di dalam isinya. Dan ketika mana datang Nabi Muhammad, ia ingin melihat kebenaran yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata injafalan nasu ilaihi. Ketika mana sampai Nabi di Madinah, maka orang pun berkerumun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abdullah ibn Salam, "Tsumma ji'tu ilaihi li'anzura." Kemudian aku datang kepada Nabi untuk melihatnya. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah ibn Salam mengatakan, "Falamma ra'a wajhahu alima wajhahu laisa biwajhihil kadzdzab." Tatkala aku melihat wajahnya, maka aku ketahui wajahnya Nabi ini, wajahnya Muhammad ini bukan wajah orang penipu, wajah orang yang benar. Maka disebutkan wajah. Aku melihat wajah ini bukan wajah orang yang tipu. Akan tetapi bukanlah hukum kita pada wajah. Cuma dengan wajah yang melakukan amal saleh itu ia mempunyai kesan yang baik. Di dunia Allah Subhanahu wa taala menyebutkan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah orang-orang yang baik ini terpancar kesan-kesan sujud, bukan tanda hitam di dahi, tidak, kesan soleh yang dilihat pada wajah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat terkesan juga wajah orang yang beribadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, "Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzi naswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah." Pada hari akhirat nanti, hari yang dilihat wajah-wajah manusia ada yang gelap dan ada wajah mereka yang putih bercahaya. Kesan wajah dengan ibadah. Lalu Allah mengatakan wajah orang yang gelap adalah wajah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu akan merasai azab di akhirat nanti. Adapun orang yang wajahnya bercahaya putih itu, orang itu berada dalam rahman Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajah ada kesan. Bila kita taat dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga wajah akan memberi kesan apabila kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri ahli jannah, ahli syurga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wujuhun nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ahli syurga nanti wajah mereka berseri-seri dan juga kepada Tuhan mereka akan diperlihatkan.
Jadi orang yang paling banyak ibadah dan paling taat dengan perintah Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Allah mengatakan ada kesan di wajah orang yang taat, maka selayaknya yang melihat, yang terlihat kesan di wajahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya Sumamah ibnu Usal, 3 hari aku duduk terikat di Masjid An-Nabawi ini, aku melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan masuk ke rumahnya, keluar ke masjid. Maka pada awalnya wajah itu menjadi wajah yang aku benci kerana apa yang aku dengar daripada sifatnya sebelum ini. Tetapi apabila aku melihat di hadapan wajahku, di hadapan mataku, maka aku ketahui wajah ini adalah wajah yang baik. Demi Allah, wahai Muhammad, sebelum ini wajahmu yang paling aku benci, dan pada hari ini wajahmu wajah yang paling aku cintai. Kesan duduk bersama Rasulullah. Ini kesan memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hari baru. Tapi dia orang yang nak mencari kebenaran, orang yang Allah Ta'ala bukakan hati. Lihat wajah Nabi terkesan. Wajah orang yang taat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah orang yang menangis malam bersama dengan Allah dalam zikirnya, dalam ibadahnya. Kalau nak terpancar wajah kita dengan cahaya, cahayanya kebaikan, banyakkan bangun malam. Orang yang bangun malam khususnya, maka wajahnya akan terpancar dengan wajah orang beribadah kepada Allah, kerana pada waktu malam, waktu beruzlah, bersendirian bersama dengan Allah, yang lebih dekat kepada ikhlas dan pengkabulan amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama kata Sumamah. Sumamah ibn Usal. Yang kedua, Sumamah mengatakan, demi Allah tidak ada agama yang lebih aku benci daripada agamamu sebelum ini, tetapi sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Kerana apa Sumamah mencintai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama Islam? Kerana Sumamah melihat praktikal agama daripada orang yang betul. Kesan orang lain masuk Islam, orang melihat keindahan Islam, apabila melihat praktikal yang dilakukan oleh orang Islam itu sempurna cara yang diajarkan oleh Nabi dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sumamah melihat perbuatannya Rasulullah berinteraksi dan melakukan ibadah bersama dengan para sahabat sesempurna cara yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga menjadi terbuka hatinya untuk cinta dengan agama Islam. Hari ini orang benci dengan agama Islam dengan sifat perangai orang Islam sendiri. Hari ini Islam menjadi fitnah kerana sifat orang Islam sendiri. Hari ini Islam tercemar namanya kerana sifat dan perbuatan orang Islam sendiri. Mereka tidak memegang Islam itu sebagai agama yang dipertanggungjawabkan dan amanah untuk diri mereka. Maka mereka mencalarkan imej Islam dengan perbuatan mereka. Jadi jangan salahkan orang kafir kenapa tak masuk Islam. Kerana dia lihat perwatakan orang Islam yang tidak benar. Tetapi kalau dia berjumpa dengan orang yang benar, orang yang mempraktikkan Islam, ataupun mereka membaca daripada apa yang dilihat tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan melihat keindahan Islam. Al-Islam dinin yusrun. Islam ini adalah agama yang mudah dipraktikalkan. Kerana sifat jiwa kita ni tabiatnya yang memang serasi dengan agama Islam. Tetapi kerana kalahnya kita dengan hasutan dunia dan juga keinginan hawa nafsu, maka kita membawa cara Islam seperti mana yang kita nakkan, bukan mana cara Islam nak.
maka Islam itu tidak lagi dilihat indah. Oleh demikian, orang yang terbaik dalam mempraktikkan Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Sumamah ibnu Usal 3 hari melihat Nabi SAW, beliau terkesan. Sama ada dari ibadah yang dilakukan, daripada sifat yang ada pada Rasulullah, daripada perbuatan akhlaknya Rasulullah bersama dengan para sahabat, yang dilihat cukup indah. Indahnya Islam apabila dipraktikkan dengan cara yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan." Masuk agama Islam ni semua sekali. Bukan Islam pada kematian, bukan Islam pada perkahwinan, bukan Islam pada kenduri kendara, bukan. Islam pada semua kehidupan kita. Perwatakan kita, kehidupan kita, muamalah kita bersama dengan keluarga, bersama dengan anak, bersama dengan jemaah, orang ramai, semua diterapkan ciri-ciri Islam. Islam mengajarkan kita sifat kasih sayang, sifat menghormati, sifat lemah lembut, sifat saling membantu di antara satu sama lain. Maka apabila kita praktikkan dengan cara yang betul, maka orang melihat agama Islam ini indah, bagus. Jadi, kalau kita tidak mampu untuk menjadi contoh kepada Islam, maka jangan jadi orang yang mencalarkan imej Islam. Jaga betul-betul, kerana yang kita jaga ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadiah. Bukan semua orang dapat Islam. Orang yang Allah Ta'ala pilih. Bila kita dapat Islam, tiket terus masuk syurga itu, tiket nak masuk syurga tu dah ada dah. Tinggal cara masuk itu sama ada disucikan dosa, sama ada dengan syafaat, sama ada bighairi hisab, tanpa hisab, sama ada dengan rahmat Allah. Itu atas kuasa Allah dan juga bergantung di atas amalan kita. Jadi Islam yang ada pada diri kita ini sebenarnya sesuatu kemuliaan yang paling tinggi apabila kita mempraktikkan dengan cara yang tepat dan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah bahawasanya agama Islam ini yang paling tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Islam ini yu'la wa la yu'la alaihi. Al-Islam yu'la wa la yu'la alaihi. Agama Islam ini paling tinggi, paling mulia, tidak ada lebih mulia daripada agama Islam. Wa kalimatullahi hiyal ulia. Dan kalimah Allah, kalimah tauhid yang bawa dalam hati kita ini, itu adalah sesuatu yang paling mulia, yang paling agung, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Jadi sama-sama kita muhasabah diri kita, macam mana kita nak buat Islam agar ianya jadi mulia. Kita sambung sedikit lagi selepas daripada azan Isya. Alhamdulillah. Sedikit lagi kita habiskan hadis tentang kemaafan Nabi SAW pada seorang yang bersalah. Jadi Nabi SAW mempraktikkan agama Islam yang paling sempurna yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana Nabi ini yang dididik adalah Allah. Allah sendiri yang mengajarkan kepada para nabinya perantaraan daripada wahyu yang dihantarkan oleh malaikat Jibril. Akan tetapi Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis sekurang-kurang sifat orang Muslim. Dalam kebanyakan hadis Nabi SAW menyebutkan tentang mukmin, orang mukmin. Al-mu'minun lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka baina asabi'ahu. Orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti
sepasukan seperti bangunan yang melengkapi di antara satu batu dengan batu yang lain, maka Nabi buat macam ni. Syabbaka baina asabi'ahu. Ini saling membantu melengkapi di antara satu sama lain. Tetapi dalam sebuah hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang sifat orang Muslim. Adakah Muslim dengan mukmin berbeza? Naam. Orang Muslim mempraktikkan syariat Islam. Islam luaran syariat. Islam al-istislam wal-inqiyan bi ahkam bima jaa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam ini zahir yang diikatkan, menyerahkan zahir yang diikatkan dengan hukum hakam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Islam. Adapun iman ini adalah satu kepercayaan hati. I'tiqad dalaman. Jadi ciri-ciri orang yang beriman lain. Ini ciri-ciri pegangan hati orang yang beriman, yakin kepada Allah, baik sangka, tidak hasad, itu sifat hati. Maka disebutkan pendahuluannya dengan mukmin kerana ianya terkait dengan hati. Adapun apabila disebut dengan muslim, muslim ini yang terkait dengan zahirnya. Sabda Nabi SAW, ciri-ciri orang muslim, al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Ciri-ciri orang muslim, kata Nabi SAW, ciri-ciri orang muslim, salimal muslimun, sejahtera orang muslim yang lainnya, min yadih, min lisanihi wa yadih, daripada lisannya dan juga perbuatannya. Yakni apabila kita mempraktikkan ciri orang Islam, sekurang-kurangnya diri kita ini menjadi orang yang mempunyai sifat tidak menzalimi orang dengan kata-kata kita dan juga perbuatan kita. Ini ciri orang Muslim yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sekurang-kurang ciri-ciri orang Muslim. Kalau sesempurnanya lagi banyaklah. Sekurang-kurangnya ciri orang Muslim, terselamat lidahnya itu, ia jaga tak sakit hati orang bila dia bercakap, dan juga perbuatannya tak menyakiti orang, sama ada dengan pukul, sama ada dengan keputusan perbuatannya, sama ada dengan tindakan yang dilakukan di dalam sesuatu perkara tidak menyakiti orang lain. Ini ciri orang Muslim yang akan memberikan kesan kepada orang lain dengan melihat keindahan Islam. Tidak menyakiti orang lain dengan lisan dan juga perbuatan. Sekurang-kurang yang perlu kita praktikkan dalam diri kita agar orang nampak Islam itu indah. Sehingga orang minat dengan Islam. Sehingga orang minat datang ke masjid. Tengok AJK masjid semua Masya Allah praktikal dengan sifat Muslim. Baik lisannya, tegur orang, senyum dengan orang lain. Pakcik ni siapa Pakcik ni selalu pergi masjid. Oh ya ke? Nak pergi masjid lah. Bagus pakcik ni. Jadi sebab tarikan orang nak pergi masjid. Tapi kalau jemaah masjid mulutnya pun marah orang datang masjid, kasar dengan orang yang datang masjid, orang yang nak pergi masjid pun lari. Keindahan Islam itu tidak nampak indah pada tindakan kita. Jadi semakin kita ini disandarkan dengan Islam, sama ada daripada sudut kita ahli masjid, kita ustaz, kita belajar agama, kita mengaji Al-Quran, kita mengajar Al-Quran. Selagi mana nisbah agama itu semakin khusus disandarkan kepada diri kita, maka semakin banyak sifat kebaikan Islam yang kita perlu bawa kerana diri kita ini akan terbuka hidayah untuk orang lain dan akan membuka fitnah kepada orang lain. Jadi kita cuba menjadi contoh seperti Nabi SAW yang Sumamah melihat Nabi, keindahan Islam yang dipraktikkan oleh Nabi,
menyebabkan Sumamah nak masuk Islam. Dengan sebab apa lagi? Dengan sebab apa yang dilihat daripada Nabi. Kebaikan akhlaknya, budi pekertinya, muamalahnya dengan para sahabat sehingga menjadi tarikan hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Yang ketiga katanya Sumamah. Katanya Sumamah, demi Allah tidak ada negeri yang paling aku benci sebelum ini melebihi negeri Madinah, dan sekarang negeri yang paling aku cintai adalah negeri Madinah. Kerana apa? Terlibat dengan negeri ini. Jadi kita lihat kesan daripada Sumamah ini bukan kesan masuk Islam habis. Kesan dia masuk Islam itu dengan melihat wajahnya orang yang taat kepada Allah, dengan melihat perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia cinta dengan Islam, dan dengan sebab orang yang baik yang ada di sekeliling Nabi di Madinah, di masjid daripada sahabat itu menjadi sebab negeri itu disukai oleh Sumamah. Jadi contohnya lah, satu qaryah ni orangnya baik-baik, saling bantu di antara satu sama lain. Kalau orang tahu sifat ahli qaryah tersebut, dia nak beli rumah. Rasanya dia tolak nak duduk situ ke ataupun dia suka nak beli rumah kat situ. Sudah pasti dia akan suka. Sebab Masya Allah dengan jemaah sini, orangnya baik-baik. Orangnya sangat membantu. Maka itu akan menjadi tarikan orang suka untuk pergi ke tempat tersebut. Kerana keberkatan itu akan wujud pada satu tempat apabila ahlinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saja ketenteraman pada tempat, bahkan keberkatan rezeki kepada ahli qaryah apabila saling taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahli qaryah kita ini taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ianya memberi kesan kepada ahli qaryah juga. Kita pergi duduk di tempat orang yang taat dengan Allah Ta'ala, ianya memberi kesan. Bahkan dengan rezeki kita pun diberikan kesan, keberkatan. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang keberkatan tempat apabila ada orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam tempat tersebut. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apa katanya Allah? Walau anna ahlal qura, kalau ahli penduduk kampung, daerah itu, amanu wattaqau, beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kesannya? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Nescaya katanya Allah, kami membukakan keberkatan kepada mereka. Mereka itu ahli qaryah, bukan seorang. La fatahna alaihim. Kami akan bukakan kepada mereka semua. Ahli qaryah semua diberikan pembukaan tersebut. Pembukaan apa? Barakatim minas sama'i wal ard. Diberikan keberkatan diturun daripada langit dan juga keluar daripada bumi. Subhanallah. Jadi apabila kita saling membantu untuk ahli qaryah kita, semuanya jadi orang yang baik, keberkatannya akan menghasilkan kepada semua yang duduk di kampung tersebut. Rezekinya diberkati, tempatnya diberkati oleh Allah. Orangnya itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana ketaatan. Bayangkan kalau kita semua ni jemaah masjid, subhanallah, di antara pemandangan yang bagi saya ramailah masjid Bandar Estate ni, saling-saling mengambil bahagian untuk dapat indahkan lagi kampung kita dan berkatkan lagi. Masing-masing cuba berdakwah kepada jiran. Kalau tak dapat dimulakan dengan perkataan, dimulakan dengan pemberian. Tak banyak pun, mungkin kita beli kurma ataupun kita beli anggur ke pasar tu, balik pasar tu yang 2-3 ringgit kita beli tu, bagi kat jiran. Lama-lama jadi rapat, kita ajak dia, jom pergi masjid ada ceramah. Semakin ramai orang taat, semakin penuh masjid. Sia-sia ke apa yang kita buat? Tak, keberkatan yang Allah Ta'ala turunkan kepada qaryah kita.
Allah akan memberikan ketenangan, Allah akan memberikan kebahagiaan. Di dalam satu kampung itu, apabila semakin ramai ahlinya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin ramai taat, maka semakin berkat ahli qaryah tersebut. Boleh jadi kita yang diberkati rezeki kerana apa? Kerana jiran kita orang yang taat. Boleh jadi kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam kehidupan kerana ahli kampung kita ni orang yang taat. Jadi rahmat diturunkan oleh Allah, keberkatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi kepada ahli qaryah tersebut seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tadi. Maka kita lihat Sumamah ibnu Usal terkesan kepada wajahnya orang saleh iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan terkesan dengan perbuatan yang dilihat 3 hari diikat di Masjid Nabawi sehingga dia masuk Islam. Dan akhirnya negeri yang paling dicinta adalah Madinah kerana dia lihat orangnya baik-baik dan tempatnya dirasakan aman kerana mempunyai keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sama-sama praktikkan. Kita nak barakah satu kampung, maka caranya adalah untuk mendapat berkah tersebut, saling kita berganding bahu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu untuk menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga, kesan yang dilihat oleh Sumamah ibnu Usal apabila diikat di masjid selama 3 hari. Dan selepas Sumamah mengatakan 3 perkara tersebut, maka Sumamah, ini yang kesan yang keempat. Kesan yang keempat, apabila hatinya itu sudah mendapat hidayah. Sumamah meminta izin kepada Rasulullah, sesungguhnya tentera berkuda usanmu menawanku sedangkan aku menuju untuk menunaikan umrah. Oleh itu apa pendapatmu? Maka Rasulullah memberikan berita gembira kepadanya dan menyuruhnya untuk menunaikan umrah. Yang keempat, keinginan untuk melakukan kebaikan. Yang keempat, dia ingin buat baik. Dia nak pergi buat umrah. Maka diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu dia nak pergi buat umrah, tapi umrah jahiliyah. Umrah jahiliyah ni dengan penyembahan lah yang mereka lakukan di sana. Pemikiran jahiliyah. Selepas dah masuk Islam, maka dia buat umrah dengan cara yang diajarkan di dalam Islam. Apabila, ini kesan yang keempat dilihat daripada Nabi SAW. Apabila Sumamah diberikan izin oleh Rasulullah, diberikan galakan oleh Rasulullah untuk buat kebaikan, maka beliau pun pergi menunaikan umrah. Dan apabila beliau telah sampai ke Mekah, seorang telah berkata kepadanya, engkau sekarang sabauta, dah menyimpang. Yakni kau sekarang dah keluar daripada jalan yang benar. Itu sebab masuk Islam. Tapi Sumamah mengatakan kepadanya, tidak, bahkan aku telah masuk Islam bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalau kamu membangkang agama yang aku bawa, agama Islam, tidak akan sampai lagi kepada kalian daripada Yamamah walau sebiji gandum sehingga diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang saya sebutkan pada awal tadi, Sumamah ibnu Usal ini adalah orang kaya, pemimpin dan orang yang mempunyai ikutan, dan beliau juga adalah orang yang daripada negara yang daripada qaryah dan negeri yang mengekspor gandum ke Mekah. Maka apabila ia menentang Nabi Muhammad, menentang Sumamah dan mengatakan Sumamah ikut Nabi Muhammad ni menyimpang, maka dia mengatakan kalau macam tu aku tak bagi lagi gandum kepada kamu. Ini aku nak sekat. Kalau kamu kata aku salah, maka aku sekat. Sampai berita kepada Rasulullah. Mereka Ahlul Mekah hantar surat kepada Rasulullah. Ini minta syafaat balik dekat Nabi. Walaupun mereka belum masuk Islam, Ahlul Mekah tak masuk Islam, tapi mereka minta budi ihsan kepada Nabi supaya memberitahu Sumamah agar teruskan mengekspor gandum ke negeri Mekah. Lalu Nabi SAW memberi izin dan menyuruh Sumamah ibnu Usal mengekspor kembali gandum ke negeri Mekah.
Jadi Sumamah Ibnu Utsal ini orang yang sangat terkesan dengan melihat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam yang dilihat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini menjadi sahabat yang mempunyai kelebihan ketika mana ramai orang sudah keluar daripada Islam yang pada waktu ketika itu fitnah yang mengatakan Musailamah al-Kadzab Nabi, maka Sumamah Ibnu Utsal menasihati ahli qaryahnya agar tidak mempercayai dan mengikuti Musailamah bin Kadzab. Dia kata mustahil ada dua nabi dalam satu masa dan bahawasanya tidak ada nabi selepas Nabi Muhammad kerana dia adalah nabi yang terakhir. Jadi Sumamah Ibnu Utsal mendapat kesan daripada apa? Ta'zimul afun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Kerana kemaafan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu ketika itu dia ditawan. Pada zaman Nabi, orang yang ditawan mereka itu boleh dijadikan hamba. Akan tetapi Nabi melihat orangnya ini mempunyai kedudukan. Orangnya ini mempunyai harta, yakni orang yang mempunyai pengaruh. Yang kalau menjadi hamba itu tak layak baginya. Maka Nabi menggunakan metod dakwah Nabi 3 hari dia melihat keadaan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kesan yang ada pada seorang itu di dalam kebaikan apabila ia sering melihat kebaikan yang dilakukan. Kalau macam kita nak terkesan dengan kebaikan, kena buat selalu. Kena melihat selalu sehingga terkesan di jiwa dan hati kita. Sumamah duduk 3 hari, dia terkesan dengan Islam. Ini tempoh yang panjang dalam melihat sesuatu akan melekat di hati kita. Sama ada benda yang baik ataupun benda yang tak baik. Jadi tempoh dalam berdakwah, dalam memberi kesan kepada sesuatu itu sangat memberi kesan. Sangat memberikan impak yang baik kepada diri seseorang. Contohnya juga kepada seorang yang datang kepada Nabi ingin berzina. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ata'zana li an yazni? Ya Muhammad, boleh kau izinkan aku untuk berzina? Sahabat marah, ada yang nak bunuhnya. Tapi Nabi Muhammad panggil dia. Datang, udunu ilayya, datang dekat aku. Bila dia datang kat Nabi, Nabi cerita satu-satu. Kamu izinkan tak, kamu reda tak kalau ibu kamu diperlakukan sedemikian? Demi Allah, ya Rasulullah, tidak. Baik. Kalau begitu, orang yang kamu nak lakukan boleh jadi ibu kepada seorang. Nabi cerita, kamu reda tak kepada anakmu, anak perempuanmu dilakukan sedemikian? Tidak, ya Rasulullah. Disebutkan oleh Abdurrahman ibn Auf tentang hadis tersebut, Nabi SAW mengambil tempoh masa yang panjang untuk dia faham. Nabi sebut makcik belah isteri dan juga Nabi sebut makcik belah suami. Makcik belah lelaki dan makcik belah perempuan. Sehingga duduk dia dengan Nabi jadi panjang dan nafsunya itu menjadi reda sehingga fikirannya kembali berfungsi dengan betul. Duduk lama. Jadi kalau anak kita salah ke apa, jangan terus marah dia. Jangan terus kata salah ni. Tak, duduk dulu dengan dia. Cakap dia dengan dia. Ambil tempoh. Sehingga dia dapat berfikir kembali. Yang tadi dia tengah bermain dengan emosinya. Jadi beri waktu. Kerana memberi nasihat kepada orang yang sedang beremosi, ianya akan bertambah lagi kekacauan dan juga dia punya faedah natijah. Kesan daripada orang yang sudah beremosi ini akan menjadi lagi buruk. Jadi ambil masa panjang, Nabi duduk Sumamah 3 hari. Orang yang nak berzina tadi Nabi duduk sehingga menceritakan panjang lebar agar hatinya kembali reda dan akalnya kembali berfungsi dengan baik untuk menilai tabiat manusia ini sebenarnya tahu mana yang baik, mana yang betul. Dan akhirnya didoakan oleh Nabi SAW. Nabi pegang dada orang yang nak berzina tu, Nabi doa, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wa hasin farjahu. Ya Allah, bersihkan hatinya, ampunkan dosanya dan juga peliharalah kemaluannya.
Jadi diakhiri dengan doa. Kita lepas kita ajak orang buat baik, akhiri dengan doa, ya Allah beri hidayah kepada orang tersebut. Kalau kita nakkan kebaikan kepada orang, jangan lepas kita ajak dia tak nak ikut, kita dah mula nak menyalahkan orang tersebut. Apalah, dah tunjuk yang baik pun tak gerti nak ikut juga. Jangan cepat menghukum. Kerana Nabi ajarkan kepada kita, tunjukkan kebaikan, kemudian fahamkan, dan kemudian mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Jadi beginilah sifat yang diajarkan oleh Rasulullah. Kesimpulan yang dapat kita ambil daripada hadis yang agak panjang pada hari ini, Nabi SAW memaafkan orang walaupun orang itu layak untuk dihukum, untuk menjadi tawanan. Dan Nabi SAW memberikan kepadanya untuk melihat tentang aktiviti orang Islam agar mudah-mudahan dengan sebab itu memberi kesan kepada diri orang tersebut. Yang bererti Nabi bukan awal-awal hari pertama ajak dia masuk Islam. Nabi bukan paksa dia masuk Islam. Nabi tunjukkan dulu Islam dekat dia bagaimana. Sehingga dengan kerelaan hatinya dia minat dengan Islam. Begitu juga dengan kita, dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah, pamerkan keindahan Islam. Apa yang ada di dalam kebaikan Islam, maka kita tunjukkan kepada orang lain. Agar ia cinta kepada Islam kerana Islam. Bukan ia cinta Islam kerana diri kita. Agar ia melihat Islam itu keindahan Islam yang dipamerkan oleh diri kita. Maka inilah kesannya dakwah Nabi yang kebanyakannya suka dengan agama Islam dengan tindakan dan juga perwatakan akhlak yang terpuji yang dipamerkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mudah-mudahan daripada kalangan yang disebutkan miftahul khair wa mighlaqun lisyar. Kita menjadi sebab pembuka kebaikan kepada orang lain dan menjadi sebab kuncinya kejahatan kepada orang lain dengan sebab sikap dan tindakan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membentengi kita dengan akhlak yang baik daripada fitnah akhir zaman, menjaga lisan kita daripada kata-kata yang tidak diperlukan dan kata-kata yang boleh terlibat dengan fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan dengan akhlak yang kita laksanakan menjadi sebab kehidupan kita makin diberkati oleh Allah, anak kita, isteri kita menjadi orang yang baik diberkati oleh Allah dan menjadi kesan kepada orang yang melihat kita sehingga orang melihat keindahan Islam dan suka dengan agama Islam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati masa dan waktu kita duduk di dalam masjid ini, diampunkan oleh Allah, diturunkan rahmat di dalam jiwa dan hati kita sehingga terbuka pintu petunjuk dan hidayah untuk kita melakukan kebaikan. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tajuk yang seterusnya berkenaan tentang kemurahan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.